Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan membaca sedikit buku Tanbihul Ghafilin di bawah tajuk Larangan Meminum Khamar. Abu Lays As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Umar berkata, akan dibangkitkan pada hari kiamat orang yang meminum khamar itu, mukanya hitam, biru matanya, keluar lidahnya sampai ke dadanya, mengalir padanya air liurnya. Tiap orang yang melihat akan jijik padanya kerana busuk baunya. Kamu jangan memberi salam kepada pemabuk dan jangan menengok kalau mereka itu sakit, dan jangan menyembahyangkan jika mati. Ini adalah kata-kata daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Manakala Masruq pula berkata, peminum khamar itu seperti penyembah berhala jika ia menganggap halal khamar itu. Ka'bul Ahbar berkata, sekiranya saya meminum segelas api adalah lebih baik daripada minum segelas khamar. Semuanya itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa khabisnya ataupun betapa buruknya perbuatan meminum khamar. Begitu juga Abu Lays As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Umar berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, kullu muskirin khamar wa kullu muskirin haramun wa man syaribal khamri fid dunya famata wa huwa yudminha wa lam yatub wa lam yashrabha fil akhirah. Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar, dan semua yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Dan siapa yang minum khamar di dunia sehingga mati belum bertaubat, maka tidak akan dapat minum khamar di akhirat. Abu Lays As-Samarqandi meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahawa tiap minuman yang memabukkan adalah haram, sama ada dimasak ataupun tidak. Sebagaimana riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما أسكر كثيره فقليله حرام وفي رواية ما أسكر منه الفرق فالجرعة منه حرام. Semua yang memabukkan jika diminum banyak maka sedikit juga adalah haram. Di dalam riwayat yang lain, yang memabukkan jika diminum satu tin maka seteguk juga adalah haram. Abu Lays As-Samarqandi berkata, peminum khamar yang dimasak, iaitu khamar arak yang telah diolah, arak yang telah diolah lebih besar dosanya daripada yang meminum tuak, maknanya minum khamar yang betul-betul arak yang tidak dimasak. Sebab peminum tuak ataupun arak itu berasa bahawa ia haram, tetapi yang meminum khamar yang dimasak, yang telah diolah, itu ada kalanya ia berasa bahawa itu sudah halal, sehingga menyebabkan kepada kekafiran. Bagaimana boleh menjadi kafir? Apabila dia menyatakan bahawa apabila arak itu bila dimasukkan ke dalam makanan, sebagai contoh, masukkan dalam makanan, maka dia tidak merasakan makanan itu haram. Bahkan dia menyatakan bahawa makanan itu halal. Tatkala dia menyatakan makanan itu halal, sedangkan ada padanya campuran arak yang hukumnya adalah haram, maka disitulah penyebab kepada dia menjadi kafir, iaitu dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu para hadirin hadir pada malam ini, saya gira setiap daripada kita memastikan bahawa pemakanan walau apa jua namanya
mestilah terhindar daripada apa yang dinamakan sebagai khamrun ini, iaitu arak. Itu sebab betapa kita mengharapkan kalau ada pengusaha-pengusaha resort, pengusaha-pengusaha hotel, biarlah daripada kalangan orang-orang Islam. Kerana apabila di kalangan orang Islam, maka pada sudut pemakanannya itu terjamin, kerana orang Islam sememangnya dia tidak menggunakan khamar berbanding dengan orang yang bukan Islam. Abu Lahab As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berkhutbah berkata, hati-hatilah kamu daripada khamar, sebab ia induk daripada dosa-dosa yang keji. Sesungguhnya dahulu ada seorang abid, iaitu orang yang kuat ibadat, selalu pergi ke masjid. Tiba-tiba ia bertemu dengan wanita pelacur, maka ia dipanggil oleh pelayannya dan dimasukkan ke dalam rumahnya, lalu ditutup pintunya. Sedang di sisi wanita ada segelas khamar dan ada anak kecil. Maka berkata wanita itu, engkau tidak boleh keluar sehingga minum khamar ataupun berzina denganku, ataupun engkau membunuh anak ini. Jika tidak, maka saya akan menjerit dan akan berkata, ada orang masuk ke rumahku. Maka jawab abid itu, zina saya tidak mahu, membunuh juga saya tidak mahu. Lalu dia memilih meminum khamar sahaja. Dan setelah ia meminum dan mabuk, maka ia berzina dan membunuh bayi itu. Uthman radhiyallahu anhu berkata, kerana itu tinggalkanlah khamar itu, kerana ia diibaratkan seperti ibu daripada dosa-dosa. Dan sesungguhnya tidak dapat berkumpul iman dengan khamar di dalam dada seseorang, melainkan harus keluar salah satu daripadanya. Iaitu seseorang jika telah mabuk, maka akan keluar daripada lidahnya kalimah-kalimah kufur, lalu menjadi kebiasaan sehingga dibawa mati dalam kalimah itu, sehingga menyebabkan ia kekal dalam neraka. Ni tuan-tuan di antara kesan apabila seseorang itu dia terlibat dalam meminum minuman keras. Kerana tak kala dia minum, dia lupa apa yang dia kata. Di dalam syariat Islam, orang yang meminum dengan sengaja, maka semua perbuatan dia adalah sengaja. Walaupun dia minum tadi dengan sengaja. Selepas daripada dia minum, dia mabuk. Setiap yang keluar daripada mulut dia, penghasilan daripada minum yang sengaja, tidak dipaksa, tidak tersilap, maka dihukumkan adalah sengaja. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan, seseorang yang meminum, kemudian apabila dia balik ke rumah, kemudian mungkin dia bergaduh dengan bini dia tak suka pasal dia mabuk. Akhir sekali dia keluarkan perkataan, aku ceraikan kau. Aku ceraikan kau. Dalam keadaan dia mabuk dan dalam keadaan dia minum dengan sengaja tadi. Maka hukum syarak kata apa? Hukum syarak kata jatuh talak, pasal dia minum dengan sengaja. Kalau ditakdirkan dia mengatakan aku talak dengan talak 3, makna talak bain, maka tak kala esok pagi dia sedar, dia normal balik semula. Kemudian apabila dia normal balik semula, selepas daripada itu dia bersama pula dengan isteri dia. Bila dia bersama dengan isteri dia, pada ketika itu dia telah melakukan zina. Dia telah melakukan zina kerana apa? Kerana sewaktu dia mabuk, dia telah pun melafazkan kalimah talak. Maka apabila talaknya 3, haram bagi dia ke atas isteri dia. Oleh kerana dalam keadaan dia mabuk, dia tak tahu, isteri pula tak pandai dalam bab agama, maka terus meneruslah berlakunya zina demi zina demi zina. Itu yang dimaksudkan tadi, yang dikatakan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, khamar, mabuk itu, minuman keras itu, dia adalah merupakan ibu kepada segala dosa-dosa. Di samping yang tadi yang saya kongsikan dengan tuan-tuan, kalau yang tadi dia lafazkan perkataan cerai,
maka bila dia bersama semula dengan isteri dia, jadilah perbuatan zina. Kalau dia melepaskan ungkapan-ungkapan kufur, maka dia menjadi kufur. Kalau dia tidak kembali bertobat kepada Allah dalam keadaan dia mabuk, dia ucapkan mana ada Tuhan, Tuhan itu bohong dan sebagainya. Nabi itu mana ada Nabi, Nabi itu semua cerita karut sebagai contoh. Orang mabuk dia sebut apa sahaja yang dia suka. Dan kalimah-kalimah itu menuntun dia menjadi seorang yang kafir. Kemudian dia tidak bertobat kepada Allah. Kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, lalu dia mati dia dalam keadaan yang kafir. Walaupun dia dibungkus dengan kain kafan, tapi pada sudut akidah dia telah pun rosak. Kita hanya menghukum pada zahir, tetapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dia telah pun menjadi kafir. Ad-Dhahhak berkata, sesiapa yang mati sedang tetap minum, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan yang mabuk. Sa'id meriwayatkan daripada Qatadah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun la yajiduna rihal jannati wa inna rihaha la yujadu min masirati 500 amin, al-bakhil wal mannan wal mudminul khamri wal 'aqu lil walidayhi. 4 macam orang yang tidak akan mendapat bau syurga, padahal bau syurga itu terharum, terbau daripada jarak perjalanan 500 tahun. Yang pertama iaitu orang yang bakhil, orang yang kedekut. Orang yang kedekut. Kenapa dia kedekut? Dia merasakan bahawa itu adalah hak dia, sedangkan harta yang diberikan kepada dia adalah harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Selepas daripada dia memberi, kemudian dia menyebut-nyebut apa yang dia beri, dan lebih teruk daripada itu ada pula al-adha. Yang pertama manna ni sebut benda-benda kebaikan yang telah dia beri, kemudian dia ungkit balik semula. Manakala azza tidak hanya dengan mengungkit, tetapi menyakitkan hati dia, menyakitkan hati orang. Contohnya, aku dah beri banyak kali dah, aku dah beri semalam, aku beri hari ni, aku beri, kau ni bila nak berubah, kau ni serupa macam dia ngata lagi. Itu masuk kategori al-azza. Dua ni tuan-tuan, dia menghapuskan semua amalan-amalan kita. Dan dinyatakan di dalam hadis ini, dia termasuk juga orang yang tidak dapat mencium bau syurga. Bukan masuk syurga, bau syurga pun tak boleh. Sedangkan bau syurga itu terhidu perjalanan 500 tahun. Maknanya 500 tahun lagi nak sampai ke syurga, bau syurga tu dah boleh kita hidu. Orang ini dapat tak? Orang ini tak dapat. Yang ketiga, wal mudminul khamri, dan orang yang tetap minum khamar. Orang yang sentiasa ataupun orang yang tegar dalam minum minuman yang keras. Yang keempat, dan orang yang derhaka terhadap kedua ibu bapa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah dilaknat, yakni dikutuk dalam khamar itu 10 orang. Yang pertama, yang memeras, dan yang meminta diperah, dan yang minum, dan yang memberi minum, dan yang membawa, dan yang dibawakan, dan pedagang, dan orang yang dagangannya, dan penjual, dan pembeli, dan penanamnya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar peminum khamar itu pada hari kiamat daripada kuburnya lebih busuk daripada bangkai, sedang botol khamar itu dikalungkan di lehernya dan gelas di tangannya, sedang di antara kulit dan dagingnya dan daging badannya penuh dengan ular dan kala, dan memakai selipar daripada api yang mendidihkan otaknya, sedang kuburnya akan berupa liang neraka dan menjadi kawan Firaun dan juga Haman. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memberi makan
walau sesuap kepada orang yang meminum khamar, maka Allah akan menyiksanya dengan ular atau kala di badannya. Dan siapa yang menyampaikan hajatnya, maka bererti membantu merobohkan Islam. Dan siapa yang menjamininya, bererti membantu untuk pembunuhan seorang mukmin. Dan siapa yang duduk bersamanya, dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta dan tidak mampu untuk berhujah di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang meminum khamar, maka jangan kamu kahwinkan. Maka jika sakit, jangan kamu tengok. Jika menjadi saksi, jangan kamu terima persaksiannya. Demi Allah yang mengutus aku dengan hak, tidak akan minum khamar kecuali orang yang terkutuk di dalam Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran. Dan siapa yang meminum khamar, maka telah kafir dengan semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya. Dan tidak akan menghalalkan khamar kecuali orang kafir. Dan siapa yang menghalalkan khamar, maka aku lepas tangan daripadanya dunia dan juga akhirat. Ini di antara ungkapan-ungkapan Nabi SAW yang telah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Atha bin Yasar berkata, ada orang bertanya kepada Ka'bul Ahbar, apakah khamar telah diharamkan di dalam kitab Taurat? Maka dijawab, ya, telah pun diharamkan di dalam kitab Taurat. Sesungguhnya kami menurunkan yang hak untuk mengharamkan yang batil dan membatalkan permainan dan melihat nasib dan juga khamar. Celaka benar peminum khamar. Allah bersumpah dengan kemuliaan dan kebesarannya terhadap siapa yang melanggar dengan meminum khamar akan dihauskan pada hari kiamat. Dan bagi siapa yang meninggalkannya sesudah diharamkan, maka akan diberinya minuman khamar di syurga dan mendapat kebahagiaan di sana. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa ungkapan yang saya kongsikan pada malam ini yang menunjukkan kepada kita bahawa betapa di dalam Islam, betapa Allah, betapa Rasulnya amat memusuhi orang yang terlibat di dalam perkara-perkara khamar ini, iaitu perkara-perkara arak ini. Sehingga seperti mana yang telah dinyatakan tadi, ada 10 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab As-Samarqandi meriwayatkan, awaslah engkau daripada minum khamar, kerana ia mengandungi 10 mudarat. Yang pertama, peminumnya seperti orang gila dan menjadi bahan gelak budak kecil dan tercela di kalangan orang-orang berakal. Abu Dunya berkata, saya melihat orang yang mabuk di jalan di Baghdad. Ia sedang kencing, lalu mengusap air kencingnya itu ke mukanya sambil membaca, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dia kencing dalam keadaan dia mabuk. Kata Abu Dunya, dia melihat orang itu ambil air kencing, sambil-sambil ambil air kencing menyapu muka dia, lalu dia menyatakan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dalam keadaan air yang menyapu muka dia adalah air kencing. Itu sebab tadi dikatakan menjadi gelak bahan budak-budak kecil. Kemudian juga ada seorang yang mabuk dan muntah-muntah di tengah jalan, kata Abu Dunya, sehingga datang anjing menjilat mulutnya dan janggutnya, dan ia berkata kepada anjing itu, ya sayyidi, jangan mengotorkan sapu tanganku. Dia mabuk dalam keadaan muntah. Anjing datang jilat muka dia, lalu dia cakap pada anjing itu, ya sayyidi maksudnya tuan. Wahai tuan, janganlah jilat, janganlah kotorkan badan aku ni. Dalam keadaan dia tidak mengetahui bahawa yang sedang menjilat dia itu adalah seekor anjing. Maka menjadikan tercela daripada kalangan orang-orang yang berakal. Yang kedua,
membazir harta dan merosak akal, sebagaimana kata Umar Al-Khattab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jelaslah pendapatmu mengenai khamar, sebab nyata menghabiskan harta dan merosakkan akal." Kemudian yang ketiga, minum khamar menyebabkan permusuhan di antara kawan-kawan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridu asyaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir." Sesungguhnya tujuan syaitan akan membangkitkan permusuhan di antara kamu di dalam khamar dan juga judi. Ini jelas kepada kita. Ini jelas kepada kita bahawa orang yang minum khamar ni sebenarnya orang yang telah terasuk oleh syaitan. Yang dengan itu syaitan akan menyebabkan sesama kawan mereka ini akan bergaduh. Manakala yang keempat, peminumnya terhalang daripada zikrullah, terhalang daripada sembahyang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis salati fahal antum muntahun." Surah Al-Maidah. Dan juga menghalangi kamu daripada zikrullah dan sembahyang, apakah kamu tidak mahu menghentikannya? Manakala yang kelima, minum khamar itu mendorong untuk berzina, sebab kemungkinan ia menceraikan isterinya dengan tidak sengaja, seperti mana yang saya katakan tadi. Walaupun dia minum adalah minum arak, tapi terlibat juga dengan zina. Zina dengan siapa? Dengan isteri dia. Pasal apa? Pasal sewaktu dia mabuk, dia marah isteri dia ataupun melawan kata marahan isteri kepada dia, lalu dia melafazkan ungkapan cerai. Kemudian tatkala dia bersama balik semula dengan isterinya, dia dikira sedang berzina pada isterinya. Yang keenam, ia pembuka daripada segala kejahatan, sebab jika telah mabuk ringan berbuat segala maksiat. Segala jenis maksiat akan dia buat tak kala dia mabuk. Yang ketujuh, mengganggu malaikat yang menjaganya dengan memasukkan ke majlis fasik dan adanya bau busuk. Terganggu malaikat. Terganggu malaikat pasal apa? Tubuh badan dia dimasuki benda yang haram, kemudian ada padanya bau yang busuk yang dibenci oleh para malaikat. Yang ke-8, terkena hukum pukul dera 80 kali. Dan bila tidak terpukul di dunia, maka di akhirat akan dipukul dengan pukulan daripada neraka yang disaksikan oleh orang tua dan kawan-kawan. Ini adalah hukum hudud. Tak kala seseorang itu dia minum arak, kemudian daripada itu didapati bersalah, mahkamah syariah menjatuhkan hukuman dia didapati bersalah kerana minum arak. Hendaklah dijalankan hukuman ke atasnya. Satu riwayat menyatakan 40 kali. Ada riwayat yang lain yang pernah dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, iaitu sebanyak 80 kali sebatan. Kalau tidak dijalankan hukumannya di dunia, maka akan dijalankan hukuman itu di akhirat. Manakala di dunia amat memalukan, kerana pukulan itu bukanlah dipukul di dalam bilik, tetapi mesti dipukul di khalayak ramai. Yang menyaksikan pukulan itu daripada orang tua dan juga kanak-kanak dan juga kawan sahabat handai dia. Cukup memalukan. Yang ke-9, ia telah menutup pintu langit, sebab hasanatnya dan doa-doanya tidak terangkat ke langit selama 40 hari. Kata Nabi SAW, barang sesiapa yang meminum arak walaupun hanya seteguk, maka Allah tidak menerima sembahyang dia. Allah tidak menerima sembahyang dia. Namun begitu, sekiranya dia minum sampai kepada peringkat mabuk, Allah tidak menerima segala jenis ibadat dia, doa dia, sembahyang dia selama 40 hari. Ini yang dinyatakan dia telah menutup pintu langit sebab hasanatnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya apabila dia minum arak, artinya segala jenis kebaikan yang dia buat tidak diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala.
Bila tidak menjadi pahala, maka lawannya adalah dosa. Melainkan apabila dia bertobat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. 10. Maksudnya dia minum. Dia minum, lepas daripada dia mabuk, dia sedar. Dia sedar, tapi dia tidak bertobat kepada Allah. Dia saja biasa je. Kemudian dia semayang tak? Dia semayang. Kemudian dia buat baik tak? Dia buat baik. Semuanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh selama 40 hari. Namun begitu apabila dia disedarkan, dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya dan ibadat-ibadat selepas daripada itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, dia berspekulasi terhadap dirinya sebab dikhuatirkan tercabut iman ketika matinya. Ini semua seksa dunia. Jadi yang ke-10, takut, seperti mana yang saya terangkan tadi. Oleh kerana soal mati ini kita tak tahu bila. Kita tak tahu bila. Kemungkinan Allah Ta'ala tak nak memberi hidayah kepada kita, lalu dimatikan. Tak kala dimatikan, dihinakan lagi. Sebelum daripada kita mati, kita minum ataupun kita mabuk. Tapi tuan-tuan, yang lebih menakutkan ialah apabila kita minum pada minuman-minuman yang telah diolah tadi. Itu yang paling kita takut. Dalam keadaan kita tak mabuk pun. Kita tak mabuk pun. Tapi kita makan ataupun kita minum bahan-bahan yang dicampurkan dengan minuman keras, arak dan sebagainya. Lalu tak kala kita minum, kita makan, kita rasa dia adalah halal. Kenapa? Kerana tak ada rasa lagi dah arak dia, tidak lagi memabukkan dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia adalah najis dan dia adalah haram. Itu yang paling kita khawatiri. Ini semua seksa dunia sebelum seksa akhirat. Maka tidak terhitung selain daripada minuman hamim dan juga makanan zakum. Kerana itu seseorang yang berakal jangan sampai memilih kesenangan yang sedikit sehingga membuang kelazatan yang besar dan abadi, iaitu kenikmatan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqatil bin Sulaiman ketika menafsirkan ayat yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, pada hari kiamat nanti kami himpun orang-orang muttaqin menghadap kepada Allah dalam keadaan berkenderaan, dan kami heret orang-orang derhaka ke neraka Jahannam dalam hal keadaan haus dan dahaga. Kita lihat bagaimana penceritaan ataupun penghuraian daripada ayat yang ditafsirkan oleh Muqatil bin Sulaiman. Apabila ahli syurga telah sampai ke pintu syurga, tiba-tiba mereka melihat pohon yang mengalir di bawahnya 2 sumber air. Maka mereka minum untuk membersihkan segala kotoran yang tertinggal dalam perut. Kemudian mandi daripada sumber yang kedua untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang di badan. Kemudian mereka disambut dengan ucapan salamun alaikum tibtum fadkhulu al-jannata khalidin. Jadi ringkas ceritanya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang muttaqin, mereka ini tak kala masuk ke dalam syurga, tuan-tuan, mula-mula sekali diceritakan dekat sini, mereka akan minum air dulu. Minum air, kerana di bawah pohon di syurga itu ada 2 anak sungai. Yang pertama sekali, satu sungai untuk membersihkan kotoran-kotoran. Kemudian yang kedua, satu lagi dia mandi untuk membersihkan juga daki-daki yang ada pada badan dia. Selepas daripada itu dia pun masuk. Dia masuk ke dalam syurga. Dan tak kala dia nak masuk dalam syurga, dia dapati betapa indahnya syurga itu. Ada di depan dia satu bangunan yang dibuat daripada emas. Yang dibuat daripada emas. Kemudian sebelum nak sampai dekat situ, dia dinaikkan dengan sebuah kenderaan.
yang mana kenderaan itu diceritakan seperti yakut. Kemudian ketika mana hampir-hampir sampai di rumah itu, dia pun nak turun, nak masuk rumah tu. Kata malaikat, jangan turun dulu, jalan depan lagi. Jalan depan lagi. Maka dia pun jalan depan lagi dengan melihat kepelbagaian keindahan. Kemudian apabila sampai pada stesen yang kedua, nampak sebuah rumah yang begitu lawa, begitu indah, yang diceritakan seluruhnya daripada emas dan atapnya daripada yakut. Kemudian dia nak turun lagi. Ketika mana dia nak turun, kata malaikat, jalan depan lagi. Akhirnya yang sampai kepada tempat yang ketiga, maka dia pun bertemu dengan sebuah istana yang besar yang dibuat daripada yakut. Yakut maknanya dibuat daripada kaca yang begitu indah. Kemudian dia pun turun lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Tak kala dia masuk ke dalam rumah tersebut, disambut dengan bidadari-bidadari. Dia ceritakan bidadari-bidadari ini amat cantik. Tak kala kita memandang muka dia, nak cerita cantiknya, pantulan muka dia tadi itu menampakkan wajah kita pada muka dia. Dan kata Nabi SAW memperlihatkan urat-uratnya yang cantik, bahkan boleh nampak segala-galanya. Kemudian dibawa masuk ke dalam istana tersebut, di mana di dalam istana tersebut ada 70 katil. Setiap satu katil pandangannya sayup sungguh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila diceritakan satu persatu kehebatan-kehebatan syurga ini, di penghujungnya kata Nabi SAW, inilah orang yang sewaktu dia hidup dekat dunia menjauhkan diri dia daripada maksiat dan tidak terlibat dalam soal minuman-minuman keras. Kemudian diceritakan pula bagaimana orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Seperti mana orang yang dimasukkan ke dalam syurga diberi juga ungkapan-ungkapan salam, selamat. Namun begitu bagi orang-orang yang masuk ke dalam syurga, semuanya menghina, semuanya mengutuk. Diceritakan tuan-tuan, sampai di syurga dengan kepelbagaian azab yang telah dia rasai, dia lihat, sampai satu masa tuan-tuan, tempoh yang begitu lama, dia mengadu kepada malaikat Malik. Mengadu kepada malaikat Malik, wahai Malik, tolonglah kami. Kami dah lama dah dekat syurga ni, dekat neraka ni, lama dah kami kena seksa. Tolonglah, ihsanlah kepada kami. Tiba-tiba malaikat Malik tidak langsung memandang kepada mereka, tidak langsung memberi respon kepada mereka, sehingga dikeluarkan satu perkataan yang direkodkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkataan dalam surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kami, apakah mengeluh atau sabar, tidak dapat terelak daripada hukuman siksa ini. Orang yang masuk dalam neraka ni tuan-tuan, dia memang bising. Memang bising. Memang akan mengaku minta maaf lah, minta maaf, aku tak buat lagi. Begitulah keadaan dia. Bukannya sehari dua, seketika dia masuk, sampailah bertahun-tahun lamanya dia duduk dekat dalam neraka. Inilah kalimat-kalimat yang dia keluar. Oleh kerana lama sangat kalimah ini keluar, sampai dia rasa malaikat pada ketika itu langsung tak pandang pada dia. Lalu dia menunjukkan laungan, menunjukkan pengharapan itu kepada malaikat Malik. Maknanya kepada yang paling besar sekali. Dengan harapan mudah-mudahan dengan siksaan yang begitu lama, laungan, doa, munajat dia kepada malaikat itu menarik perhatian. Tiba-tiba malaikat Malik juga tidak memberi apa-apa respon. Lalu keluar dalam Al-Quran, sawa'un 'alaina, sama saja bagi kami. Kalau kami mengeluh, minta tolong. Kalau kami tak mengeluh tapi kami sabar dengan hukuman itu, tetap juga tidak menarik perhatian malaikat untuk mengelakkan dia daripada dihukum.
nak beritahu tuan-tuan, malaikat ni hati kering. Malaikat ni hati kering. Walaupun ahli-ahli neraka meraung, walaupun ahli neraka berjanji untuk tidak buat lagi, minta maaf dan sebagainya, tetap juga tidak menarik perhatian dia. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kita lihat bagaimana Hasan Al-Basri berkata, seseorang hamba jika minum khamar hitam hatinya, dan jika kedua kali. Abu La'al As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Asma bin Yazid radhiyallahu anha berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang minum khamar sehingga masuk dalam perut, maka tidak diterima sembahyangnya 1 minggu, iaitu selama 7 hari. Dan bila sampai mabuk hilang akal, maka tidak diterima sembahyangnya 40 hari. Dan jika mati sebelum taubat, mati kafir. Dan jika bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dan bila mengulangi lagi, maka layaklah Allah memberi minuman daripada darah bercampur dengan nanah sebagai minuman ahli neraka. Di lain hadis pula, Nabi SAW menyatakan jika minum khamar 1 kali, tidak diterima sembahyang dan puasanya dan lain-lain amalnya selama 40 hari. Dan jika minum kedua kali, maka tidak diterima semua itu hingga 80 hari. Dan bila ketiga kali, maka tidak diterima semua itu hingga 120 hari. Dan bila minum keempat kalinya, maka bunuhlah ia, sebab telah kafir, dan layaklah baginya diberi minuman oleh Allah daripada darah yang bercampur dengan nanah sebagai minuman ahli neraka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ni sedikit perkongsian pada malam ini mengenai betapa hukuman-hukuman, betapa peminum-peminum arak di dalam Islam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat, dibenci oleh Nabi, dibenci oleh para sahabat. Oleh kerana itu, apa yang harus kita tanamkan di atas maklumat ini, iaitu kita mesti rasa benci terhadap sesiapa saja yang membolehkan untuk minuman ini diminum oleh sesiapa pun. Kerana apa? Kerana dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling kita takut. Kadang-kadang apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kadang-kadang tak benci. Oleh kerana itu, bila kita tidak benci, seolah-olah kita redha di atas perkara tersebut, dalam keadaan sebenarnya Allah amat membenci perkara itu. Orang mukmin, apa saja yang dibenci oleh Allah, apa saja yang dibenci oleh Nabi, maka wajib pada dia juga membenci. Walaupun dalam dia membenci kepelbagaian kataan, cacian orang, ala kulli hal, itu semua lumrah pada sudut berdakwah, bagi menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan daripada apa yang telah saya sampaikan, sedikit sebanyak memberikan satu ingatan kepada kita bahawa apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang saja-saja, tetapi padanya hikmah yang boleh menyelamatkan umat, yang boleh menyelamatkan masyarakat, yang boleh menyelamatkan keluarga, bahkan boleh menyelamatkan individu daripada rosak ataupun binasa. Sekadar itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.